Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Hari ni hari Jumaat, so salam Jumaat semua. So pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni Zul bangun, Zul tengok chart dan tengok ada sedikit signal bullish dan di mana pergerakan ini ataupun data-data yang Zul share pagi ini adalah menunjukkan kita ada expectation akan kita punya release bound itu adalah boleh berlaku dan percentage untuk kenaikan luar tinggi. Nanti Zul akan share kan apakah data-data yang Zul ada kan untuk pagi ni, dan hope dia dapat membantu anda untuk buat sedikit analisis di chart anda, dan ambil tu punya technical analysis sebagai rujukan untuk anda, atau bukan sebagai ikutan, hanyalah sebagai rujukan dan close chat dengan anda punya technical analysis juga. Bukan tanpa masa lagi, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So seperti mana yang anda tahu, untuk malam tadi secara live kita tengok total market dah meningkat balik daripada 1 bilion tu mini, dah meningkat lagi another 100 bilion ke atas, iaitu 1.1 trilion. So berlaku peringatan yang banyak dengan volume yang tinggi juga. Dah lama kita tak tengok volume 105 bilion lebih dalam masa satu hari. Normally kalau dalam masa bullish kita akan tengok dalam 100 ke 200 per day. So untuk BTC currently dropping daripada 42 ke 41.6, yang tinggi lah dengan Ethereum daripada 18.8 ke 19.3. So ini kita akan tengok kenaikan yang lebih tinggi di Ethereum berbanding Bitcoin, tapi kenaikan Ethereum pun digait ataupun dipacu oleh kenaikan kuartal Bitcoin juga. So let's go tengok harga summary pergerakan semalam atau summary pergerakan total market, iaitu total market increase banyak hampir 5%, iaitu 4.95%. Kemudian volume yang banyak malam iaitu 26%. Kemudian tengok BTC tak ada barang perubahan macam tadi, walaupun BTC ada kenaikan, cuma kenaikan tu lebih tertumpu kepada Ethereum. Dan apa yang trending tengok semalam, trending pun tengoklah Ethereum 7.36, growth 43%, growth tu taklah coin apa ni pun tak pasti, tapi tengok Ethereum 7.36. So tengok harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di hampir 24k. Ingat kita dah breakout 23k level dan kita berada di 24k, 24 berlaku rejection. So sekiranya kita dapat breakout 24, ada opportunity untuk kita akan sampai di kawasan ni. Sebab apa tu ada nampak sedikit kuartal bullish untuk signal tuan ni, signal bullish untuk kita meneruskan lagi release bound kita ni. Ingat, ini hanyalah untuk short term saja, short term release bound, bukan untuk kenaikan sampai buras tahan, bukan. Ini adalah hanya expected untuk release bound, yang expectation tu adalah paling tinggi pun kalau kita boleh dapat dalam 26, dan expected lebih sedikit adalah di kawasan 29k. So Bitcoin berada dalam tempoh 24 hours 4.76%, untuk Ethereum 1.7, iaitu 7.37%. So lain-lain disebabkan Bitcoin melakukan peningkatan, kita akan expectation kan untuk altcoin yang lain juga akan turut melakukan peningkatan. So lain-lain altcoin, ingat SRP 4.5%, Cardano hampir 2%, 1.8, Solana 8.6, Dogecoin 4.7, Polkadot 7.7, Matic 7.14 dan Uniswap 16%. So, ingat Uniswap ni semalam juga dia ada key level, di live malam sudah terangkan $8 adalah punya key level, dah breakout pun $8 ni, minit anda beware dengan quarter price di kawasan $10. So minit $10 adalah consider kita punya resistance. Kalau break lagi $10 barulah kita akan expect more untuk price tu naik ke atas. So tanpa buang masa lagi, let's go, kita pergi ke chart. So sebelum ke chart, kita nak tengok earning report semalam, iaitu earning report untuk Bitcoin. Bukan Bitcoin, untuk company-company besar semalam kita ada yang kita nak tengok lah Apple dan Amazon. So Apple in quarter EPS ataupun earning per share explanation, so ikutkan 1.6 tapi dia report lah 1.2, so untung 0.04 US dollar. Kemudian yang teruk lah Amazon dia target adalah 12 sen, tapi apa yang direport adalah negatif 20 sen. So ini pengurangan negatif 32, so dalam 266%. So ini Amazon yang kuota melakukan report, tapi yang lain mostly company-company lain semua dalam green kuota expected EPS ya. Apa itu EPS? Adalah earning per share. So earning per share tu adalah meningkat ataupun announce ni dah meningkat. So good untuk kata company-company besar ni. Cuma sikit kata Amazon lah. Amazon 1.24 trilion dalam market, dropping banyak lah. Kata EPS dia memang kata ini
aku kata satu kejutan lah, satu kejutan sebab apa dia ada 12 sen, tapi bukan positif report dia, ikutkan orang lain positif walaupun tak kurang daripada EP estimation, tapi still lagi untung, tapi email terus negatif 20 sen. So apakah impact dalam market, nanti kita akan tengokkan sedikit. So untuk di chart, lalu kita pergi ke Bitcoin. So apa yang berlaku di Bitcoin? So Bitcoin sedang melakukan peningkatan. Sebelum untuk pergi ke chart Bitcoin, sebenarnya saya nak terangkan satu chart, iaitu kita tengok macam mana di 50 ESI 50. So apa yang tuan sebelum ni Zul ada share kan, kita ada key level iaitu 3.9k. Kita ada di 39k dan sekiranya break 39, next key level kita berada di 4.2k. 4.2k untuk apa yang berlaku ni dah naik. So meaning untuk yang ni price untuk aku kata S&P 500 ini boleh melakukan kenaikan at least ke dalam 4.2. So kenaikan ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan juga akan berlaku kenaikan untuk di Bitcoin. Apapun kita beware. Ini hari Jumaat, so mungkin hari Sabtu Ahad kita ada sedikit dropping ke bawah. So apa kita tengok price RSI dah pun berada di overbought, stock RSI pun dah berada di overbought. So yes, nak melakukan hanya kenaikan ni hanya disupportkan volume. So beware juga dalam market untuk currently, walaupun ada kenaikan, kita still lagi untuk expect untuk satu Ahad mungkin ada sedikit correction sebelum kita meneruskan kenaikan untuk minggu depan. Kemudian tengok DSY. Apa pula DSY? DSY sedang melakukan penurunan dollar index. So meaning ini juga petanda yang bagus. Tadi kalau S&P 500 nak naik, ini bermakna dolar akan menurun. Dolar menurun, kita nampak tu ada pattern dah ni, expected target di kawasan 103. So meaning kejatuhan dolar ini juga akan menyebabkan kenaikan di Bitcoin. So adakah Bitcoin sedang melakukan peningkatan? So berdasarkan analisisnya ni, dolar menurun, S&P 500 meningkat. So ini kita akan seperti Bitcoin melakukan peningkatan. So chart di Bitcoin untuk hari ni, chart Bitcoin terus melakukan peningkatan pergi kita punya high sebelum ini, iaitu key level kita sebenarnya 23. Kemudian kita breakout balik bawah, kemudian letak satu lagi di 24.2. Walaupun kita tengok 24.2 dah pun breakout. So ini breakout, kita nampak kita breakout kita punya resistance ini tanpa drop ke bawah. So ini tak masalah. Itu good sebenarnya. Kenapa good? Kita akan kita akan yang Zul nak tengok lah, Zul akan tarik positive entry untuk Bitcoin ni. Expected dia akan breakout, retest. Zul nak retest kawasan ini, retest kawasan resistance ni, iaitu resistance ni akan bertukar jadi support. So macam mana condition yang Zul nak buy, iaitu Zul akan tunggu untuk buy. Ingat inilah buy untuk short term gaining, iaitu Zul akan buy kawasan ni. Kalau price drop tak ada masalah, position Zul akan hold. Sebab apa? Zul buy di spot. Kalau terus naik nanti macam biasa, Zul akan exitkan modal, yang profit Zul akan tinggalkan untuk aku kata buat bekalan untuk next sebulan, iaitu expectation Zul lah tahun 2025. So untuk Bitcoin, apa yang Zul tengok, aku kata data-data yang Zul tengok untuk dia dropping dan aku kata menyebabkan Zul buy dalam market. So Bitcoin first kali Zul nak tengok dia retest ke kawasan ini, dan Zul nak tengok stock RSI. Zul tengok stock RSI ini dropping, stock RSI ini dropping ke kawasan kuartal oversold. Kemudian RSI at least Zul nak price itu drop sedikit ke dalam kawasan 50, ataupun kita tengok pergerakan je ni lah. Kita nak tengok almost ikutkan bahaya ingat ni, kita berada atas ni, berada atas, at least kalau nak nampak macam ni pun boleh, iaitu kita nampak pergerakan sedikit dropping ke kawasan 50 dan barulah melakukan kenaikan. So meaning ini adalah kata hanya short term gaining aja. So kalau tak percaya, kita akan tengok balik. Kita akan tengok balik, tengok short term gaining apa yang berlaku dekat sini. So nampak okey. Nampak ni aku kata pergerakan ni, iaitu kita nak tengok pergerakan yang macam ni. Kita tengok nanti RSI, kita akan zoom in sikit. Okey, kita tengok adalah pergerakan yang ni, yang mana kita tengok RSI masa tu berada, RSI price berada dah breakout, kita berada atas, boleh kena lebih tinggi pada ini. So ini kita tengok apa berlaku, kita nak tengok lagi ada peningkatan. Ini kita nampak ni RSI berada di kawasan ni, kemudian tengok bawah RSI kita berada overbought, kemudian stock RSI kita pun berada di overbought. So aku kata tunggu, kalau nak masuk short term, ini peluang kita sebab akan ada sedikit retestment untuk tengok kita RSI at least almost dekat 50, walaupun tak dekat 50, at least ada dropping sikit. Kemudian RSI kita nampak juga turut melakukan sedikit dropping, ikutkan sini bawah, kemudian kita nampak di bawah ni, kemudian stock RSI pun bawah. So inilah position ataupun tanda-tanda yang kata menggunakan RSI indicator yang tu nak tunggukan macam mana tu nak buy di kawasan ni. So currently adakah kita dapat? Currently belum lagi, so beware. Kita expected untuk kali ni dah berlaku sedikit base kawasan ni. So good banyak base kawasan ni. So ini apa yang kita boleh expectation kan kalau ikutkan di 4 hours ni. Kalau ini high, ini kita nampak inilah Jumaat. Kita nampak swing low ini to swing high ini. So meaning kita akan expect kita punya support akan berada di kawasan ni. So ini adalah opportunity setup untuk kita untuk buy. So meaning Zul akan tunggu
Dia akan depositkan di Luno, dia akan buy di Luno. Maksudnya nanti macam biasa kuota chat di Luno. Kalau anda nak tengok apa tu chat di Luno, macam biasa anda perlu join di YouTube membership. Nanti dia akan sharekan dalam Discord channel. Pertama kuota chat di Luno dia akan hanya share saja di Discord channel dia, iaitu untuk ahli membership tu saja. Kemudian untuk di BTC, tengok apa berlaku ni seperti penurunan ke kawasan ni. Kemudian apa yang kita nak tengok adalah pergerakan Bitcoin drop ke kawasan ini. Kemudian kita tengok RSI sedikit dropping dan kita tengok stock RSI dropping ke oversold. Sekiranya kita nampak pergerakan ini adalah consider good position untuk kita buy, dan Zul akan buy juga macam biasa. Kalau Zul buy atau tidak, nanti Zul akan updatekan di Discord channel. So macam tu cakap, buy di kawasan ini consider long term buying. Sebab apa? Kita buy di antara 26 dan 15k. Kalau price tu naik, alhamdulillah kita akan ambil kuota modal, profit kita akan tinggalkan untuk bekalan next bulan. Yang kalau sekiranya price tu dropping, tak ada masalah, position kat sini kita boleh holding. Sebab apa? Kita buy di spot, bukan buy menggunakan leverage. So ingat, kalau siapa dalam nak invest mana-mana kuota, mana-mana instrumen kuota instrumen saham ni ataupun instrumen investment, tak yalah anda beli stok ke apa ke, make sure anda spot saja, jangan buy leverage. Any main trade janganlah leverage, anda hanya spot saja untuk kalau anda nak kuota long term dalam kuota investment. So itulah untuk di Bitcoin untuk pergerakan kawasan ni. So tengok apa yang berlaku di Ethereum. Ethereum melakukan kenaikan yang drastik. Ethereum dah sampai mana? Adakah dia dah break 1.7? So sepertikan itu dah break pun, kita tengok ada power tak power, ataupun tengok momentum ni kuat atau tidak. So dah expected untuk di 4 hours dah breakout, meaning kita akan nampak di daily pun kita akan ada confirmation untuk breakout dulu. So meaning kita boleh andaikan yang ni sekiranya dalam masa 50 minit lagi, dalam masa 50 minit lagi candle Ethereum akan close. So meaning kita akan nampak position ini akan 1.7 akan bertukar menjadi support. So meaning net resistance kita adalah expected berada di 24k ataupun first key level kita akan berada kawasan ni. Anda beware dengan ni, inilah first key level. Kalau nak tengok ke 2.3, kita akan tengok key level ini. Yang ini kita nampak, yang ini 1, 2 tu banyaklah belakang-belakang ni tu, tak perlu pun sampai monitor belakang ni, at least sampai ni aja. So taklah semak dengan chart. So ini adalah next key level. So kita ada key level 1.3 break ke atas. So ini adalah kuartal next level untuk Ethereum. So ini possible untuk naik kawasan ni. So berdasarkan lower ni, kalau ikutkan adakah dia boleh naik lagi, kita boleh draw juga kita punya resistance untuk Fibonacci. Swing high ini to swing low, iaitu paling lower. So ini kita currently berada di kawasan resistance box ini. Tapi apapun ialah consider good untuk dia melakukan lagi kenaikan. Berdasarkan kita akan expected untuk bulan 8 ni. Bulan 8 ni tak akan ada kuartal Fed meeting pun tak ada. So ini kita tunggu bulan 9. So kita tahu berapa interest akan naik. So ini expectation untuk bulan 8 ni kita akan ada release bounce seperti mana yang Zul expectation kan sebelum-sebelum ni. Zul expect dalam bulan 8, bulan 9, bulan 10 kita akan ada pump. Kemudian mungkin bulan expectation bulan 11 ataupun start bulan 10, 11, 12 kita akan fall balik ataupun price akan drop balik untuk dapatkan kita punya, itu expected untuk ini Ethereum. Kemudian expected untuk dapatkan kita punya bottom sebelum ada melakukan kenaikan untuk end of the year kita punya bottom. So bottom di Ethereum Zul ada targetkan di kawasan 500 dan 600. So hopefully itu dapat. Kalau dapat tahun ni Zul akan buy banyaklah untuk Ethereum dan juga Bitcoin. Untuk Bitcoin adalah expected dalam 10k. So itulah untuk pergerakan di Ethereum. Sudah breakout ni. So apapun breakout ni good sebenarnya. Breakout ni kita akan tengok posisi bangkang 23. Kemudian in future sekiranya kita nampak price tu masuk balik ke dalam channel ini, meaning channel ini akan diaktifkan kembali. Currently channel ini di pause sekejap. Sebab apa? Kita dah breakout ni. So breakout ni sampai mana? Expected untuk yang ni kita ada untuk kita tengok kita punya trendline. Untuk di Ethereum ada trendline sebenarnya. Untuk Ethereum ini trendline-nya jalan jauh lah, kita tengok ini jauh lagi. So meaning untuk kita akan bagi short term, kita akan bagi satu lagi trendline yang sedikit low. So yang ni, ini adalah antara trendline yang anda boleh monitor untuk Ethereum. Tu yang ini. So ikutkan yang ini dah pun breakout. So meaning untuk yang ni consider berdasarkan trendline dah breakout dan ini kita akan nampak expected untuk naik kawasan ni, at least ke kawasan atas ini, line ini, dan align dengan tu punya analisa tadi. Kita berada di 2.3, kita ber 2.3 punya next resistance trendline di kawasan ni. So meaning expected untuk Ethereum akan target dia adalah dalam 2.2 ke 2.3k per Ethereum untuk release bound ni. Dan masa tu mungkin kita akan nampak price Ethereum akan buat sideways. Kemudian expected untuk end of the year mungkin akan drop ke dalam kita punya price target, ataupun dengan expectation untuk bottom untuk di Ethereum adalah di kawasan $500. So apapun
Jangan tunggulah $500. Sebab apa? Ethereum whatever antara 1.7 ke 1K dah consider good position untuk buy. So untuk Ethereum nampak sedikit bullish berbanding Bitcoin. Kenapa? Kita tengok untuk di stock RSI ataupun RSI still lagi belum lagi betul-betul berada di kawasan overbought. Sebenarnya ada sedikit lagi kenaikan. Stock RSI pun dah sedikit cool down. So ini kita nampak ada expectation untuk hari ni Ethereum satu ahad. Sebab apalah satu ahad tak banyak volume. Tersebut untuk Ethereum hanya buat sideways kawasan ni untuk buat minor base seperti ini. So meaning good untuk Ethereum untuk short term, iaitu buat minor base sebelum hari Isnin kita akan ada lagi kenaikan untuk ni atas. So macam juga kan untuk dalam sebulan ni kita nampak Ethereum itulah lebih ke depan ataupun pergerakan Ethereum tu lebih ke depan berbanding Ethereum. So berbanding Bitcoin. Bitcoin dah breakout, Ethereum dah breakout untuk melakukan atas ni. Ini kita boleh expect juga untuk Bitcoin juga akan follow Ethereum. Bukan Ethereum follow Bitcoin, cuma pergerakan Ethereum kan drive market ataupun drive market untuk pergerakan corak pergerakan tu. Kalau Ethereum naik, ini kita nampak Bitcoin juga macam nak cakap kita cakap lah Bitcoin, pergerakan Bitcoin dengan Ethereum ke depan, di Bitcoin ke belakang, one step ahead. So meaning apapun kenaikan itu adalah penting berdasarkan analisis untuk bulan ni. Itulah kita nampak. So ini kenaikan ni adalah posisi untuk nampak diikutkan kenaikan, nampak ni kenaikan ini, kemudian dropping ini dah naik. So ini nampak seperti Bitcoin pun pergerakan sama. Kita akan tengok di Bitcoin sedikit delay. Nampak delay macam mana delay? Nampak ini adalah naik dan drop. So sedang melakukan kenaikan, cuma belum lagi sampai kawasan tu, kawasan yang atas ni iaitu kawasan 2.4. Ataupun di Bitcoin ada target minimum 2.6, kemudian maksimum dalam kawasan 2.9 iaitu kita punya major resistance. Sebab apa? Major support kita berada di 20k, major resistance kita berada di 29k. 26, 24, 26, 23 ni hanyalah kuartal minor support ataupun key level untuk tengok kalau break itu kita akan drive price more lebih naik ke atas. So itulah untuk di Bitcoin dan Ethereum. Ikutkan di ruangan komen semalam tengok pagi tak ada yang untuk request, so tak masalah. Kalau anda nak tengok macam biasa malam nanti dia akan buat live lagi 10 malam ke 11 malam. Untuk malam ni live untuk hari Jumaat, last untuk minggu ni. Pada hari Sabtu Ahad tu tak buat live. Dan kita akan jumpa macam biasa Isnin sampai Jumaat dia akan buat live di kota setiap malam, iaitu 10 ke 11 malam. So untuk fear index kita berada di 32. So meaning good maknanya kita bukan berada kali ikutkan last month kita berada below 2 digit. 9, 8, 7 paling rendah itu tengok, dan 6 yang tu tengok paling rendah itu. Sekarang ni kita berada dalam 30 lebih. So meaning good maknanya kita akan expect akan ada buyer yang akan buy di kawasan ni. So meaning dah price sedang melakukan peningkatan. So apapun demand dalam anda punya minda, kenaikan ini hanyalah zone expectation adalah untuk short term saja. Short term untuk kita nampak release bounce sebelum kita melakukan lagi another dropping ke bawah untuk end of the year. So apapun hopefully dia jaya breakout ni, tu ada sharekan anda iaitu trendline putih ni. Trendline putih ni kalau breakout pun tak akan naik tinggi pun. Sebenarnya kalau breakout pun dia hanya akan melakukan sideways. So ini align dengan kita punya analisis, iaitu Bitcoin ada potential untuk release bounce sampai expected dalam 29. Kemudian mungkin kita akan sideways dalam kawasan ni, iaitu kita ada range ni, range yang 24 ke 29 untuk kita punya key level. Kemudian kita lah adakah dia akan breakout atau naik atas. Kalau breakout good untuk naik atas, tapi itu expected untuk end of the year. Kita akan dapat quarter earning report, kemudian kita nampak quarter GDP untuk quarter 3, quarter 4 expected akan worse. Maknanya akan worse. Bila worse, ini kan nampak stock akan drop. Bila stock drop, Bitcoin juga akan melakukan dropping. So expected itulah last dropping kita ke 10 sebelum kita ada bound itu kita akan nampak barulah kita akan create satu trendline yang legit. Dan trendline itulah yang kita nak kan, iaitu confirmation kita untuk next bulan punya. Itulah analisis di Bitcoin dan Ethereum sikit. So hopefully dapat membantu anda. So demand dalam market ini adalah quarter short term buy. So taklah kita buy kawasan ni, kita buy di spot. Kalau drop taklah kita boleh holding untuk long term. Apapun DCA dan jangan quarter all in di dalam satu kawasan. Pecahkan kepada anda. Kalau anda ada RM10,000, at least guna RM1,000 setiap bulan. Dan kalau anda quarter RM1,000 tu mungkin anda lama sangat, tak masalah. RM1,000 tu, bajet RM1,000 sebulan tu anda boleh pecahkan kepada 4 minggu. Dalam 4 minggu. So ini setiap minggu anda boleh invest RM250. So kalau pada saya ini RM250 berada di sini, anda buy minggu depan drop sikit, tak boleh buy. Anda buy saja untuk long term. So ini anda punya sentiasa ada modal. So ini akan mencegahkan daripada anda FOMO dalam market dan quarter hilang opportunity untuk buy di lower. Kalau naik anda akan profit,
Kalau drop tak ada masalah, kita boleh buy lagi sebab apa, ada dana. So ingat, dalam bearish market ni kita tak fokus untuk value, kita fokus kumpul aset sebanyak boleh. Sebab kita tahu berdasarkan Fourier Circle, kalau anda kaji, Bitcoin next bulan adalah expected tahun 2025. So itulah untuk analisis untuk pagi ni. So hopefully dapat membantu anda guys. Like dan subscribe. Jumpa lagi anda next quarter review iaitu malam nanti. Kemudian jangan lupa like dan subscribe, dan sekiranya anda nak tengok chart lunar tu, iaitu chart candle lunar, iaitu price dalam ringgit Malaysia, anda jangan lupa like dan subscribe tu punya YouTube channel. Kemudian anda nak join with membership lah, klik button join. Kemudian anda akan jumpa home video playlist community membership. So rongan membership ni akan anda ni nampak setelah anda klik button join dan buat transaksi. Di minit anda klik ke join, buat transaction, kemudian klik membership, anda cari membership, klik membership. Dalam membership ni akan ada link ke Discord channel, dan Zul akan sharekan kat manakah price untuk dibagi kuartal di Luna. Sebab apa? Kali Zul hanya buy Bitcoin dan Ethereum di Luna saja. Di altcoin nanti barulah Zul akan buy di kuartal di punya exchange lah, di Binance. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi anda next review malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye.